pihak yang sudi untuk menaja macam program hari ni. Sekolah lain tak dapat peluang ni. Saya difahamkan oleh Cik Mano ada 9 buah sekolah saja, rendah dan menengah di sekitar Petronas itu saja yang bertuah. Jadi dari segi infrastruktur dikatakan hanya 4%. Kemudian ada aspek yang agak banyak jugalah dia punya peratusan, iaitu double daripada yang saya sebut tadi. 4, 2, 4 dia double, jadi 8%. Yang 8% ini sebenarnya ialah dari segi IQ ataupun kecerdasan, dari segi kecerdasan atau kecerdikan. Yang ini sebenarnya tuan-tuan, janganlah terlalu risau kerana saya ni daripada IQ yang sederhana, takkanlah saya boleh dapat 9A ke 8A dalam peperiksaan. Tak ada. Dia tidak ada satu kajian yang menyebutkan IQ ini sebagai penyumbang. Memanglah bagi kumpulan yang dianggap genius tu kan, dia memang ada pengaruh dia tersendiri. Tetapi bagaimana kita nak menentukan, kecuali dia adakan satu ujian IQ. Mana ada dalam sistem pendidikan kita ini kita mengadakan satu ujian IQ untuk menentukan dia layak ke sekolah ini atau tak sekolah ini, dan dia layak untuk masuk ke program macam ini kerana dia IQ yang tinggi. Tak ada. Sebenarnya tidak pernah dibuat kajian kepada anak-anak. Yang kita tahu ialah anak-anak adalah orang yang bertuah kerana mempunyai taraf IQ yang boleh belajar. Yang boleh belajar. Kalau tak boleh belajar, tak sampai tingkatan 5, tak sampai tingkatan 3. Betul tak? Jadi dari segi IQ tidak ada beza. Tak ada beza antara orang bandar dengan orang luar bandar, orang Pelda dengan orang, tidak ada beza. Orang taman, tak ada beza. Sebab kajian yang telah dilakukan, yang membezakan ialah pengalaman persekitaran itu yang mematangkan mereka. Kalau keluarga itu misalnya mendedahkan anak-anak dia lebih awal dengan pendidikan, hantar anak 3 tahun dah hantar pergi kindergarten, pergi pula kelas piano, pergi kelas dia. Yang itu je, pengalaman itu yang mematangkan dia, mendewasakan dia, bukan dari segi IQ mereka. Okey? Jadi pengalaman itu saja. Jadi janganlah terlalu risau kerana anak-anak daripada kumpulan IQ yang rendah. Jadi baru 18%. Faktor-faktor yang saya sebut tadi, yang biasa anak-anak tahu, 18% saja. Makna ada bagi 82% lagi. Apa dia faktor itu? Dalam kajian itu disebut 80% itu ialah datangnya daripada usaha ataupun efek. Tadi pengetua pun telah menyebutkan tadi, untuk mendapat kejayaan yang cemerlang tidak ada jalan pintas, tidak ada formula lain selain daripada berusaha. Dan berusaha ini pun mempunyai tahap dia sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Dia mempunyai tahap dia sendiri. Kalau setakat datang sekolah, balik sekolah, kan, balik rumah, dapat buku, itu pun berusaha lah. Tetapi setakat sangat minima. Jadi orang macam ini nak berjaya ke? Nak berjaya dengan cemerlang. Kita adakan program tambahan hari ini pun belum menjamin anak-anak untuk berjaya dengan cemerlang. Kalau setakat bergantung kepada program kilauan emas ni, anak-anak nak jamin anak-anak berjaya, sorry. Bermakna usaha yang kita sebut ini ialah usaha yang berterusan, usaha yang berlipat ganda, usaha yang terkial-kial. Nak cemerlang bukan usaha yang biasa-biasa. Nak mencapai kejayaan yang luar biasa, mestilah berusaha secara yang luar biasa juga. Macam mana nak berjaya dengan luar biasa tetapi dengan usaha yang biasa-biasa saja? Jadi saya harapkan anak-anak yang terpilih ni, sebenarnya pada saya belum cukup lagi ni. Bilangan dari segi kuantiti pun tak cukup. Sebabnya kita kalau nak menganggap bahawa peratusan untuk bilangan calon PMR dan SPM, kita nak paling kurang yang dianggap sekolah itu kalau cemerlang, dia mesti menghasilkan 20% daripadanya straight A. Itu kita anggap dah capai tahap lah. Kita katakan bahawa sekolah itu telah pun memenuhi
sasaran kita 20% straight A. Tetapi bilangan yang ada ni pun tak sampai 20%. Jadi kalaulah benar-benar anak-anak dapat melakukan yang saya katakan faktor 82% yang paling dominan ini, iaitu dengan cara berusaha secara bersungguh-sungguh, berusaha tidak pernah kenal penat dan jemu, tidak ada istilah bosan, tidak ada istilah sakat ni cukuplah. Jadi orang yang mempunyai pemikiran mudah berpuas hati dengan kejayaannya tidak akan pergi ke mana-mana. Kalau kita kata takatnya cukuplah, dapat 6A itu pun dah syukurlah, bukan senang dah dapat, orang lain dapat 2A saja. Kalau pemikiran sebegini ada dalam fikiran anak, saya fikir daripada kumpulan yang 100 lebih ini tak ke mana juga saya rasa. Jadi nak pastikan bahawa anak-anak mestilah terus menerus secara terus menerus mulai daripada sekarang. Sebab kita dapati insyaAllah minggu ni ada 2 peperiksaan, minggu depan lah, maksud dari Senin esok, ada 2 keputusan peperiksaan yang akan diumumkan, iaitu pada hari Selasa STPM dan hari Khamis SPM. Kejap saja, besok anak-anak tak lama lagi tahun depan dah nak tunggu keputusan SPM. Masa berlalu begitu pantas, tidak akan menunggu kita, dan masa yang berlalu tidak akan kembali datang. Anak-anak, masa pukul sekarang ni, kalau pukul 4.45 kita berada di Kompleks Hawar Rizmi ini, tidak akan berulang pada masa akan datang. Inilah masa dia. Anak-anak mendengar amanat daripada saya, kerana saya seronok nak datang ini, kerana program ini diadakan secara bersama dengan pihak Petronas, rakan kita yang sanggup membantu. Jadi saya sanggup lapangkan masa hadir, dan saya tahu anak-anak yang berada di hadapan saya ini adalah anak-anak yang cemerlang, yang mempunyai potensi untuk berjaya mengharumkan nama SMK Seri Tanjung. Dan Seri Tanjung katanya 2010 Melaka pun mempunyai wawasan untuk menjadikan Melaka negeri maju tahun 2010. Jadi seperti mana yang anak-anak maklum, kita sekarang ni berada dalam era globalisasi. Bukan macam masa-masa dulu, mana dia SPM dapat grade 1 tu dah hebat lah tuan-tuan. Pada masa itulah grade 1 STPM kalau dapat full cert atau sijil penuh tu, dah hebat dah. Tapi sekarang ni tak, nothing lah.